Anak tu bukan tiba-tiba sepak ayah sampai jadi macam tu. Mesti dibiarkan oleh ayah dan ibunya sehingga anak tu jadi macam tu. Ataupun anak tu terpengaruh dengan benda-benda yang tak baik dalam hidup dia. Tu sebabnya bila ada di sekolah, belajarlah rajin-rajin. Ada peluang belajar, belajarlah. Cantik teluk pantainya landai, tambat perahu tepi kuala. Biarlah burukkan yang dipakai, asalkan penuh ilmu di dada. Kalau cikgu mengajar, tolong dengar. Cikgu pesan, tolong ikut. Sebab selagi mana kita ikut pesan guru, insya-Allah kita we are on the right track, we can success. Kita boleh berjaya. Jangan risau. Dengarlah cakap cikgu. Pokok sena tepi sempadan, anak tupai menumpang lalu. Bercerai nyawa dari badan, barulah putus petua guru. Apa yang guru pesan, buat. Apa yang guru larang, jangan kita buat. Masalah pelajar hari ini, apa yang cikgu larang buat, itulah yang kau buat. Jangan bawa ni benda-benda yang terlarang datang sekolah. Kau bawa juga vape tu. Kau cakap jangan ni, kau tetap juga nak bawa benda-benda yang tak boleh bawa. Kenapa? Apa masalah kau? Yang setan mana yang menghasut kau sampai kau nak bawa kat benda-benda macam tu? Cakap. Nak sangat isap rokok, apa rasa besar sangat isap rokok? Cakap. Samsul debat sampai sekarang tak isap rokok. Sampai sekarang. Sebab apa? Satu je ayat mak. Anak mak jangan isap rokok. Sampai sekarang aku tak isap rokok. Apa masalah kau susah sangat nak rokok? Auzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak diucapkan kepada tuan pengurusi acara, bahagia Puan Hajah Hinduk Salwa binti Abdul Wahab, Pengetua SMK Tengku Menteri, juga Puan Imran Reza binti Amir Fahmi, Penongkanan Pentadbiran, Encik Muhammad Asri bin Daud, Penongkanan Awal Murid, Puan Haryati binti Sulaiman, Penongkanan Koko Kurikulum, Puan Rugayah binti Muhammad Noh, barisan guru-guru, seluruhnya tuan-tuan dan puan-puan, adik-adik yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, syukur sangat-sangat dapat kita bersama-sama pada tengah hari ini dalam satu majlis ilmu yang mana Nabi sebut barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin. Mudah-mudahan. Jadi walaupun nampak terpancar muka-muka terpaksa dengan ceramah hari ini, kan? Tapi tak apalah, kan? Benda baik, kan? Jadi sebenarnya hidup kita ni sementara je. Sementara. Dalam kesementaraan itu kita kena belajar mendapatkan ilmu sebanyak mungkin. Saya leka tadi baca wajib menuntut ilmu, wajib dapatkan ilmu, wajib menyebarkan ilmu. Saya baca tadi, kan? Kita ni, seingat saya lah, ketika zaman cikgu-cikgu dulu, waktu belajar dulu, waktu saya belajar peringkat universiti, peringkat sekolah, dulu tak ada pun ceramah motivasi ni, tak ada. Sekarang ni mengada nak ceramah motivasi. Tak apa nak motivasi pun tak tahu, kan? Puas nak cakap, nak suruh belajar rajin-rajin, suruh belajar rajin-rajin. Yang kita ingat masa dulu, orang dulu-dulu lah, mak saya cakap, kau nak jadi orang, kau belajar. Itulah ayat mak saya cakap, nak jadi orang, kau belajar. Jadi menyebabkan kita terfikir, selama ni aku bukan orang ke apa? Rupanya maksud mak cakap kau nak jadi orang belajar tu, rupanya maksud mak kita, saya jajar dengan apa yang Nabi pernah sebut, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia memberi manfaat pada orang lain. Sebaik-baik orang yang bagi maksud, membagi guna, memberi faedah kepada orang lain. Jadi kalau kita ni jadi manusia yang ada tak menambah, tak ada tak mengurang, berhentilah jadi orang. Kalau ada tak menambah, tak ada tak mengurang, berhentilah jadi orang. Maksudnya kita ni ada ke tak ada, sama je.
Biarlah orang terasa. Ada kita ada makna, tak ada kita susah rasanya. Kalau boleh. Itu sebabnya cikgu-cikgu ni beria suruh kita belajar. Bukannya cikgu dapat apa pun. Cikgu suruh kau orang belajar, dapat semua A. Bukannya gaji cikgu naik RM50 pun. Bukannya sebabkan cikgu suruh kau belajar, maka cikgu naik pangkat automatik. Tak ada. Tapi apa yang cikgu nak ni adalah supaya kita berjaya dalam hidup kita masing-masing. Dan akhirnya yang berjaya, yang menikmati kejayaan tu adalah kita sendiri, bukan cikgu. Cikgu hanya tumpang gembira sahaja dengan kejayaan kita. Cikgu ke mana? Cikgu masih di sekolah ini. Masih lagi menghadap perangai budak-budak ni. Masih menghadap budak-budak yang akan datang dan pergi. Tapi korang yang dah dapat apa yang kau nak di sini, dari dalam peperiksaan nanti SPM, STPM, akhirnya keluar daripada sekolah ni, dah mula bergelar graduan. Bergelar graduan, kita mungkin jadi mahasiswa-mahasiswi yang berjaya. Lepas tu kita ada kerjaya kita sendiri. Malahan kemungkinan besar karier kita lebih hebat daripada guru-guru yang duduk di sini dari segi jawatan dan juga pendapatan kita. Tapi kita jangan lupa sama sekali di mana kita bermula. Itu jangan kita lupa. Sebab kalau tidak ada permulaan yang digerakkan oleh guru-guru kita, kita takkan sampai ke garisan penamat yang kita nak. Saya sendiri sampai sekarang tak boleh lupa pada guru saya. Saya takkan lupa pada cikgu-cikgu saya. Saya seorang yang nakal, seorang yang sangat suka mengusik cikgu-cikgu saya. Tetapi sampai ke hari ini saya masih lagi cari cikgu-cikgu saya. Saya jumpa cikgu sekolah saya pernah mengajar, saya darjah 1, darjah 2, sekolah rendah dulu. Dah macam nenek dah. Cikgu Fatimah, ingat saya pergi kat belakang sekolah lama saya, rupanya dia duduk dekat-dekat dengan sekolah. Bila saya nampak dia, dia kata, saya tanya dia kenal, dia kata kenal lah, siapa tak kenal Samsul Depat. Saya kata, cikgu, saya salah seorang anak murid cikgu. Nangis lah. Dia tak sangka saya ni anak murid dia. Cikgu Noraini Amran yang seorang lagi, dia mengajar saya matematik waktu saya darjah 4, darjah 5 dan darjah 6. Saya rasa kecewa sangat dia pindah sekolah tu. Kan? Dia pindah, kemudian akhirnya saya jumpa dia setelah lebih 30 tahun. Saya jumpa dia di Pontian, saya ajak saya belanja dia makan sup. Dia tak sangka ada anak murid cari dia lagi. Kita orang makan sama-sama. Dia dah pencen, dia baru je setahun pencen jadi pensyarah bahasa Inggeris di Kolej Matrikulasi Paguh. Maknanya dia sambung belajar lagi. Saya jumpa dia. Pensyarah-pensyarah saya telefon. Itu sebab saya kata, pelajar-pelajar ni, adik-adik ni, cuba tengok balik kat pintu pagar sekolah. Sekolah Menengah Kebangsaan Tengku Menteri. Tengok balik kat pintu pagar sekolah tu daripada awal tahun sampailah tahun ni. Berapa ramai bekas pelajar yang masuk balik dalam sekolah jumpa cikgu cakap terima kasih sebab dia dah berjaya. Tak ramai. Silap-silap pun yang datang tu pun sebab sijil tertinggal. Sebab nak jumpa dengan pengetua minta pengesahan dia pernah sekolah sini. Tapi cikgu apa? Cikgu kecewa? Tak. Cikgu tetap mengajar seperti biasa. Dalam banyak-banyak hal cikgu dipersalahkan. Cikgu tak betul. Cikgu ini, cikgu tu, cikgu ni. Tapi bila berjaya, yang berjaya adalah kamu. Yang hebat adalah pelajar. Yang pandai adalah pelajar. Cikgu sikit sangat saham yang diberikan. Penghargaan yang tidak setimpal pun. Tapi cikgu tetap mengajar. Tetap mengajar seperti biasa. Saya pernah bergelar guru di sekolah rendah jenis kebangsaan Cina, Pei Hua, Seremban. Saya pernah jadi guru di Sekolah Menengah Bukit Mewah, mengajar bahasa Melayu dan sejarah tingkatan 3 dulu, nama dia PMR. Lepas tu mengada tukar PT3, lepas tu tak ada. Dah tak ada pesa, sekarang sibuk tegeh-geh bincang balik. Itulah kerjanya orang politik ni. Kejap pesa, kejap tak pesa. Suka hati mak bapak dia, geram aku cakap. Budak-budak tak tahu. Tak, cakap tak lama lagi akan ada peksa balik. Percaya cakap saya. Zaman saya adalah yang terakhir sekali SRP. Saya last sekali SRP. Lepas tu PMR. Lepas tu PT3. Kan? Penilaian demi penilaian dibuat. Tapi yang berjaya ni kita. UPSR dapat semua A kita. Masuk PMR, PT3, SRP kita. Yang berjaya SPM, gagal SPM pun kita. Ni ada kawan-kawan. BFF, best friend forever. Janji tau kita kawan sampai mati tau. Sudahlah berjalan lah, tak ada mana kawan sampai mati. Bila sampai keluar keputusan peksa fail, kau nangis seorang-seorang. Percaya cakap saya. Itu sebab datang sini tuntut ilmu. Itu sebab hari ni
nilai apa, adab dan nilai iman ni nak diterapkan. Sebab apa? Masalah pelajar hari ni nilai-nilai adabnya sangat rendah. Makan sirih berpinang tidak, pinang ada di Kota Melaka. Makan sirih mengenyang tidak, tagah dek budi dengan bahasa. Kadang-kadang budak-budak budi bahasa pun tak ada. Itu sebabnya cabaran yang paling besar guru-guru pada hari ini adalah nak menerapkan nilai adab pada anak-anak kita. Kadang-kadang kan kena ingat, pernah tengok tak ada satu video orang share seorang lelaki ni dia sepak bapak, terbalik bapak dalam TikTok dan Instagram. Dia jalan-jalan balik daripada mana, daripada luar, dia nampak ayah, dia sepak ayah, terbalik ayah. Apa komen? Ada cakap kurang hajar, ada yang cakap biadab, ada yang cakap tak tahu diuntung, macam-macam. Tapi kalau saya pula cakap, saya kata siapa ajar anak kurang ajar? Saya kata anak tu bukan tiba-tiba sepak ayah sampai jadi macam tu. Mesti dibiarkan oleh ayah dan ibunya sehingga anak tu jadi macam tu. Ataupun anak tu terpengaruh dengan benda-benda yang tak baik dalam hidup dia. Itu sebabnya bila ada di sekolah, belajarlah rajin-rajin. Ada peluang belajar, belajarlah. Cantik teluk pantainya landai, tambat perahu tepi kuala. Biarlah burukkan yang dipakai asalkan penuh ilmu di dada. Kalau cikgu mengajar, tolong dengar. Cikgu pesan, tolong ikut. Sebab selagi mana kita ikut pesan guru, insya-Allah kita we are on the right track, we can success. Kita boleh berjaya. Jangan risau. Dengarlah cakap cikgu. Pokok sena tepi sempadan, anak tupai menumpang lalu. Bercerai nyawa dari badan, barulah putus petua guru. Apa yang guru pesan, buat. Apa yang guru larang, jangan kita buat. Masalah pelajar hari ini, apa yang cikgu larang buat, itulah yang kau buat. Jangan bawa ni benda-benda yang terlarang datang sekolah. Kau bawa juga vape tu. Kau cakap jangan ni, kau tetap juga nak bawa benda-benda yang tak boleh bawa. Kenapa? Apa masalah kau? Yang setan mana yang menghasut kau sampai kau nak bawa kat benda-benda macam tu? Cakap. Nak sangat isap rokok, apa rasa besar sangat isap rokok? Cakap. Samsul debat sampai sekarang tak isap rokok. Sampai sekarang. Sebab apa? Satu je ayat mak. Anak mak jangan isap rokok. Sampai sekarang aku tak isap rokok. Apa masalah kau susah sangat nak rokok? Apa masalah? Cuba cakap. Apa yang rasa besar hebat sangat isap rokok? Cuba cakap. Kau jangan ikut panggil mak bapak kau yang isap rokok tu, jangan kau ikut. Kita ni develop diri kita nak jadi orang berjaya. Sudah. Benda-benda tak baik jangan buat. Benda yang baik itu kita buat. Ayah isap rokok, takkan tak boleh saya isap rokok? Cukup-cukuplah kita mengikut-ngikut. Mana yang baik itu kita ikut, mana yang tak baik jangan kita ikut. Saya difahamkan mak ayah di sekolah menengah kebangsaan menteri semua tak merokok. Alhamdulillah. Mak tepuk tangan tu. Dia tak tahu orang sindir ni, dia tak faham. Kan? Tapi betul. Kita ubah diri kita. Pantang larang. Apa cikgu pesan jangan buat, jangan kita buat. Datang dari Padang Keladi, singgah sekejap di Tanjung Karang. Macam mana ilmu nak menjadi kalau sudah dilanggar pantang dan larang? Itu sebabnya Imam Malik pesan. Imam Malik pesan, biar ilmu sedikit tapi jangan tak ada adab. Apa maksud itu? Bukan kata kita belajar tu tak payah belajar banyak ilmu sikit-sikit. Tak, maksud dia dalam kita belajar adab kena ada. Macam ni tadi saya datang kan, alhamdulillah semua ada yang bangun, ada yang ni semua situ kan. Sebab adab. Kan? Tanda-tanda orang yang baik datangnya disambut, baliknya diiring. Tak ada ditanya-tanya, bila ada disebut-sebut. Maknanya tu orang baik. Faham? Tanda-tanda, saya ulang balik, tanda-tanda orang yang baik datangnya disambut, baliknya diiring. Tak ada ditanya-tanya, bila ada disebut-sebut. Cuba fikir, siapa orang? Tanda-tanda orang yang baik, kalau kau lembab sangat aku ulang balik semula. Tanda-tanda orang yang baik datangnya disambut, baliknya diiring. Bila tak ada ditanya-tanya, bila ada disebut-sebut. Dia dekat mana dah? Pukul berapa dia sampai ni? Tu orang baik. Dalam hujan menunggu ni, punya baik orang tu. Ya Allahu Akbar. Dah ready dengan handphone ambil gambar, nak kecewa tak ambil gambar tadi. Sabar. Lepas ceramah ambil lah gambar. Samsul debat dia takkan lagi boleh ambil gambar, tak ada masalah. Gambar tegak RM50, gambar rebah 100. Macam tu je. Tak ada, maksud saya tu macam kita lah bila buat program, kita buat majlis kenduri kat rumah kan. Betul tak? Bukan semua orang yang mak ayah kita sambut bawa masuk ke dalam, melainkan yang betul-betul baik dengan mak ayah kita. Betul tak? Tu dia, tu kena faham. Saya tak cakap saya.
Datang disambut, balik diiring, tak ada ditanya-tanya, bila ada disebut-sebut. Jadilah orang yang baik. Jangan cita-cita nak jadi orang kaya. Sebab jadi orang kaya ni tidak pernah berkesudahan. Tapi bercita-citalah jadi orang yang bahagia. Dan satu hari nanti kita akan sedar bukan semua perkara boleh dinilai dengan harga ni. Adik-adik kalau nak capai cita-cita adik-adik, tak ada cara lain. Belajar. Belajar sungguh-sungguh. Ada orang cakap, saya tak nak belajar, saya nak jadi YouTuber. Nak jadi YouTuber kalau bangang melantun-lantun buat apa? Tak payah. Saya cakap tu teranglah, jangan jadi manusia yang membodoh-bodohkan dirinya untuk konten YouTube. Tak usah. Ada orang sanggup buat macam tu, mengelinjang, berjoget, tak apa-apa, menjerit, tak tentu arah, memondan-mondankan diri. Ada. Bak kata orang bawa bakul berisi limau, sangat borek, payah nak jenjing. Biar mati di baham harimau daripada mati digigit anjing. Jangan hinakan diri kita. Mati kena baham harimau, case steady lah. Dia mati kena baham harimau. Ya ke besar ke harimau tu? Besar betul. Ya. Hebat lah. Ini kena gigit anjing, melupu-melupu, langsung mati. Benda. Nampak tak? Jaga maruah kita. Jaga maruah kita. Itu sebab kita kena belajar. Cantik dipandang rumah penghulu, kayu terukir dari papan. Alang-alang menuntut ilmu, sebutir pasir kembangkanlah menjadi intan. Bawa ilmu kita ni keluar, masuk universiti besok. Banggakan keluarga kita. Saya selalu cakap, kalau saya tanyalah berapa ramai nak rumah flat ni, pelajar-pelajar tolong angkat tangan. Siapa nak rumah flat? Nak beli rumah flat besok? Aku cita-cita besok kalau aku dah kerja, aku dah kahwin, aku nak duduk rumah flat. Tolong angkat tangan. Okeylah. Siapa yang tak nak rumah flat? Pelajar. Saya jangan pandang mak ayah kau, jangan pandang cikgu, jangan pandang aku ni. Kau jawab, siapa yang tak nak rumah flat? Angkat tangan. Tak nak, angkat tangan. Ha, yakin macam tu? Janganlah. Kau nak tengok orang kenapa, angkat aje lah. Tak nak rumah flat, angkat tangan. Angkat betul. Okey, turun, bagus. Cita-cita tu bagus. Rumah teres, kongsi dinding dengan jiran sebelah. Tak payah besar sangat lah, 20 kali 70 cukup. 20 kali 70, satu kereta je boleh masuk ke depan. Saya nak tanya, berapa ramai yang tak nak rumah teres? Rumah teres pun tak nak, angkat tangan. Okey, tak nak. Ramai juga yang tak nak. Rumah semi-D, ada tanah tepi sikit. Sidai kain boleh gosip-gosip rumah sebelah. Saya dengar, okey. Saya nak tanya, berapa ramai yang nak rumah semi-D? Yang nak rumah semi-D. Lepas ni saya bagi rumah lagi besar lagi tau. Angkat sekali je. Okey, siapa yang tak nak juga rumah semi-D? Angkat tangan. Oh, tak nak. Ramai juga yang tak nak rumah semi-D. Cikgu, minta maaf dia tak nak rumah semi-D yang cikgu duduk tu. Okey. Okey. Siapa yang nak rumah bungalow? Banglo. Siapa nak rumah banglo satu tingkat? Saya kejap lagi saya tanya 2 tingkat. Siapa yang tak nak rumah banglo satu tingkat? Siapa yang nak rumah banglo satu tingkat, siap swimming pool tepi? Apa? Berapa ramai yang nak rumah banglo, kan? Okey, siapa nak rumah banglo 2 tingkat, angkat tangan. Rumah banglo 2 tingkat. Yes, ramai angkat tangan. Bagus, confident tu ada. Tengok cikgu jadi saksi. Puan pengetua jadi saksi. Budak-budak ni tak nak rumah flat, please. Not my level, okey? Dia kata. Okey, tu rumah. Sekarang saya tanya kereta. Siapa yang saya bercita-cita kalau saya dah kerja besok, target saya nak kereta Azia, katakan. Siapa yang tak nak kereta Azia, angkat tangan. Siapa yang tak nak, angkat tangan. Wajar kereta aku tu Ramai yang tak nak. Okey, tak apa. Berapa ramai yang tak nak kereta Saga? Kalau setakat Saga, dia nak lebih lagi. Siapa yang nak Saga? Tak nak. Okey. Siapa yang nak BMW 7 Series? Siapa yang nak? 8 Series, i8, tak kisahlah yang mahal. Okey, siapa nak Mercedes Benz? Siapa nak Velfire?
Ada yang fire tu apa weh? Ada yang tak tahu, tak apalah macam. Alphard. Siapa yang nak Alphard dekat tangan? Okey, ada yang besar sikit yang Datuk Sri Vida pakai tu, Grand Toyota. Toyota Grand, besar dia 3 layer tempat duduk besar. Siapa yang nak tu? Okey, ada yang nak. Okey, jadi maknanya yang tu tak nak lah. Okey. Motosikal. Siapa yang nak motosikal Demak? Siapa yang nak motosikal Demak? Tak nak Tak nak. Okey. Siapa yang nak ES5? Kau gelak sedangkan tu lah motor ayah kau yang kau pakai hari kan? Tak apa. Tak apa. Okey, siapa yang nak motorbike? Siapa yang nak Ducati? Siapa yang nak Yamaha Kagiva? Tak kisahlah motor superbike yang buat racing ni. Kan? Siapa yang nak motor berkuasa tinggi? Yang 500cc, Vulcan. Siapa yang nak Harley Davidson? Siapa yang nak motor yang macam ni tu? Daripada Perak sampai ke Johor, kau turun daripada motor macam ni tangan kau. Siapa yang nak motor Spider yang 2 tayar depan, 1 tayar belakang? Okey, maknanya cikgu dia orang tak main lah motor yang biasa-biasa. Motor teng 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 ketekak dia satu tak nak. Dia orang tak nak motosikal. Okeylah. Soalan seterusnya. Katalah ada rezeki dapat anak. Orang perempuan tolong jangan feeling sangat. Ni contoh. Kau dah terbayang kehidupan berkeluarga, kau menyampah dengan perempuan ni, cepat terbayang. Okey. Katalah ada anak seorang, saya nak tanya, nak bagi siapa jaga anak? Orang perempuan? Bagi siapa jaga anak? Ada yang jawab mak. Kau tahu tak mak kau cakap apa? Aku dah penat jaga kau. Nak jaga anak kau pula. Dia tak nak jaga. Okey. Okey, bagi siapa jaga anak? Sendiri. Okey, saya nak tanya. Tu, ya tu. Tu ya. Tak yang ngelak tu. Siapa nama? Tak apa. Siapa nama? Ifah, anak nak bagi siapa jaga? Sendiri. Ifah cita-cita nak jadi apa, Ifah? Cita-cita nak jadi apa? Rasa-rasa satu hari ni si nak jadi apa? Agak-agak lah. Tak apa. Nurse. Okey. Kamu nak tengok tak nurse jaga anak sendiri pergi kerja? Okey, ambil ubat. Diam. Benar tak? Jadi doktor, jadi lawyer, bawa pergi mahkamah, bawa anak tu. Sambil buat kan. Diam mak ada kes ni. Diam. Tak apalah, saya faham mungkin jaga sendiri tu hantar dekat nursery. Nursery jaga budak, bukan nursery pokok tau. Nursery pokok hari-hari disiram anak kau. Nursery budak yang mana kos jaga anak hari ni paling rendah pun budak pakai pampers pun dah cecah RM500. Budak lain RM600. Okey. Sekarang ni saya nak bawa kamu semua pada realiti. Saya akan kirakan kos untuk benda-benda yang kau tak nak. Bukan benda yang kau nak. Aku kira benda yang kau tak nak tadi. Rumah flat RM500 sebulan sewa. Bukan beli. RM500 sebulan. Bayaran kereta Azia RM500 sebulan. Okay. Motosikal RM200, RM250 Demak beli kat Singa. Photostat IC tak payah deposit. Tiap bulan dia collect kat pagar rumah kau. Berapa dah? RM1,250. Bayaran minyak kereta RM500 sebulan. Tanya cikgu, RM500 sebulan cukup tak? Tak cukup. Tapi letak je RM500. Kau mati enjin, tolak kereta sampai jalan besar baru start enjin. RM500 sebulan. Motosikal letaklah RM300 sebulan, RM800. Campur lagi RM200 untuk bayar bil elektrik, bil api. Jaga budak tadi tambah lagi RM500. Maka total keseluruhan lebih kurang RM2,250 sebulan bersamaan
gaji permulaan kerja sektor kerajaan bertaraf ijazah. Dengar saya cakap. RM2,250 gaji permulaan dalam sektor kerajaan bertaraf ijazah. Faham? Jadi kalau waktu belajar ni pun kau main-main, untuk benda yang kau tak nak pun kau tak boleh dapat. Apatah lagi kalau benda yang kau nak tu memang kau nak banglo lah, kau nak inilah, belajar rajin-rajin, achieve yang paling tinggi, jawatan-jawatan, biar jadi engineer, jadi lawyer, doktor, professional, fees dia ada. Doktor pakar di KPJ 25,000 sebulan. Jadi lawyer, satu kes saman malu, kes bunuh, dia makan 20% daripada kes tu, jumlah keuntungan kemenangan kes tu, daripada liquid dikirakan damages itu, dia boleh dapat sebulan dalam berpuluh ribu dia boleh dapat. Notice of demand, ingat tak notice of demand tu? Faham? Dengan ini pihak tuan telah gagal membayar bil bla 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 bla, sekiranya pihak tuan gagal, enggan atau engkar untuk menyelesaikan jumlah ini dalam tempoh 14 hari pada tarikh surat ini, maka tindakan selanjutnya termasuklah pendakwaan di mahkamah akan dijalankan terhadap pihak tuan. Sign. Bawah tu Tuan Ifah & Co. Contohlah Ifah jadi lawyer. Sign satu surat 2,000, bayangkan satu surat nilai dia 2,000. Cuba fikir. Kalau professional lawyer, bayangkan. Consultant, macam saya dah buka consultant, orang datang kan bincang untuk buat program, team building dan sebagainya. So cost dia berapa? Satu cost berapa? Ada yang cecah 20-30 ribu satu program. Contohlah, kalau kita betul-betul niat nak bidang profesional. Contoh. Kan hari ni tak sampai pun banyak tu, jangan risau. Pengetua dah risau pula berapa kita bayar ni. Tak ada apa. Kan, tapi memang betul. Tu sebab saya kata, apa career yang kita nak capai? Maka kita kena belajar. Itu sebab Imam Syafi'i kata, kalau kita tak nak belajar, kita malas belajar, kena tahan telinga kita disebut bodoh oleh orang lain satu hari nanti. Kekayaan yang paling besar adalah akal. Kemiskinan yang paling besar adalah bodoh. Keburukan yang paling buruk adalah terpesona pada diri sendiri, dan semulia-mulia perbuatan adalah akhlak yang baik. Siapa nak salin-salin. Kekayaan yang paling besar adalah akal. Kemiskinan yang paling besar adalah bodoh. Keburukan yang paling buruk adalah terpesona pada diri sendiri, dan semulia-mulia perbuatan adalah akhlak yang baik. Jadi hari ini kena belajar. Kalau tak belajar, susahlah kita. Bila Imam Malik kata, kan, biar ilmu sikit tapi jangan tak ada adab. Kenapa? Sebab adab ini adalah asas penting untuk berjaya. Bila adab, kita hormat cikgu kita. Kita tak sakitkan hati guru kita. Menyakitkan hati guru adalah perkara terakhir kita akan lakukan kalau kita nak berjaya. Apa yang cikgu suruh buat. Tu sebabnya antara adab kita dalam berguru ni, kalau cikgu sedang mengajar, cikgu kata ada satu cerita, itulah kita dah pernah dengar cerita tu. Buat-buatlah seolah-olah kita belum pernah dengar. Kalau perlu gelak-gelak lah. Ya cikgu. Walaupun kita dah dengar benda tu banyak kali. Sebab cikgu pun tak ingat dengan siapa dia pernah cerita benda tu. Sebab cikgu mengajar kelas bukannya 1-2. Betul. Dan pada guru-guru, berhenti-berhentilah segan dengan jawatan kita. Bila kat luar orang tanya, awak kerja apa? Cikgu je. Janganlah letak je kat ujung. Awak kerja apa? Saya pendidik. Saya sendiri pernah bergelar guru di Sekolah Rendah Jenis Kebangsaan Cina, Sekolah Menengah Bukit Mewah. Saya pernah bergelar GSTT, Guru Sandaran Tidak Terlatih, dengan gaji 494.50 sen SPM. Tapi setelah saya menjadi guru selama 6-7 bulan, saya fikir saya tak boleh jadi cikgu. Bukan sebab tak sesuai apa. Memang saya tidak setabah guru-guru yang ada kat depan saya. Saya tidak sekuat, sehebat guru-guru yang ada. Kalau saya jatuh jadi cikgu, tak tahulah berapa ramai yang terbunuh dalam kelas saya. Saya bukannya sesabar you all sebagai guru. Itu sebab nak jadi guru ni kena jadi manusia yang betul-betul hebat. Kadang-kadang guru puas bersabar. Tak tahulah. Kadang-kadang sekarang ni dah moden. Cikgu-cikgu dah mula buat grup WhatsApp dengan family pelajar. Cuma kadang-kadang cikgu tak tahu mak ayahnya hidup lagi ke tidak. Bila mesej maklumkan tolong pastikan student ni begini-begini, tak ada respon.
Hidup lagi ke tidak mak ayah dia? Tengok dalam tu aktif. Last scene tengok nampak ada. Yang seorang tu pula memang tak pernah jawab, manjang. Kan? Kadang sampai ke hujung. Kan? Komitmen ni kena ada. Itu sebabnya nak berjaya ni, adab ni, respon. Baik cikgu, insya-Allah saya akan tegur anak saya. Insya-Allah saya akan beritahu anak saya. Mak bapak pun hari ni come on lah. Kalau anak kena denda, terima. Ini sikit-sikit sebab peguam, sikit-sikit sebab peguam. Rosak anak kita. Jangan macam tu. Kita dulu apa tak kena? Kita dulu zaman mak ayah dulu apa yang tak kena? Kena sebat depan pimpinan pun benar. Tapi balik cerita ke dengan mak ayah, memang tak cerita punya. Sebab akan ada dividen tambahan kat rumah. Kalau kita cerita mak ayah kita tambah lagi. Saya kena rotan depan pimpinan bukan dengan kaleng-kaleng orang. Mufti Negeri Sembilan hari ni, Datuk Yusof, dia sebat saya depan pimpinan. Saya ingat lagi sebab saya nakal. Memang saya nakal. Ada orang cakap budak nakal ni cerdik. Tapi nakal-nakal saya tak biadab dengan guru saya. Tak. Saya appreciate cikgu saya. Sampai hari ni saya telefon pensyarah-pensyarah saya. Dan sekali tu saya call lecturer account saya, nama dia Puan Laila. Hello, Assalamualaikum Puan. Puan sihat? Sihat. Siapa ni? Samsul lah Puan. Mana anak murid Puan dulu yang tinggi-tinggi, yang ini yang selalu kacau dalam kelas ni. Oh you, yang kurus-kurus tinggi-tinggi dulu saya sudah tidak sekurus dulu, saya kata. Lepas tu dia terbawa-bawa berat, dia tanya, habis you buat apa sekarang Samsul? Saya sekarang ceramah je lah. Ceramah apa pula? Samsul debat tu saya lah Puan. You ni kan daripada belajar sampai sekarang tak habis gurau. Dia tak percaya saya Samsul debat. Sampailah saya share gambar terkini saya dengan family saya, barulah tak sangka betul anak murid saya. Dia kata itu je. Paling simple Ifah. Sebelah Ifah tu siapa nama? Siapa nama? Hafizah. Ifah dengan Hafizah. Peristiwa yang benar-benar akan berlaku 10-20 tahun lagi. Contoh 10 tahun lagi Ifah umur berapa Ifah? 10 tahun lagi berapa umur? Ya? 27. Ifah bertemu dengan Hafizah di suatu pasar malam yang paling top di Cangkat Jering. Pasar malam. Jumpa, Pija. Betul ke panggil Pija? Lah, Fah, kau buat apa sini? Pasal malam buat apa lagi? Kan? Kau ni, kau buat apa sekarang? Kau buat apa sekarang, Fiza? Alhamdulillah, aku sekarang doktor pakar dekat KPJ. Oh, ya ke? Engkau sekarang Ifah buat apa? Tak apalah, tak tahu. Aku dah hal, nanti kita jumpa lagi. Apa sebab jadi macam tu? Saya doakan Ifah berjaya, Fiza berjaya, semua orang berjaya. Itulah yang berlaku bila kita tak nak belajar hari ni. Satu hari nanti kita bertemu. Kita jumpa dengan kawan-kawan kita. Soalan yang paling sensitif. Kau buat apa sekarang? Kau buat apa sekarang? Aku kerja kilang je. Aku kerja buruh-buruh je. Aku tolong mak aku niaga kat tepi jalan tu je. Saya bukan menghina karier itu, tak. Tapi kita akan tanggung akibat disebabkan kita tak nak belajar hari ni. Betul. Tanyalah cikgu-cikgu. Cikgu, kita selalu kan join reunion sekolah, berapa ramai tak datang? Sebab yang tak datang tu tak nak dia ditanya. Ada di kalangan tu ada yang sibuk je lah, tapi ada yang tak datang tu sebab nanti kalau dia tanya aku ni aku buat apa? Aku tak nak dia tahu keadaan aku ni susah. Dulu dalam kelas dia paling samsing sekali. Dulu dalam kelas dia paling vokal, mengacau semua orang. Tapi tak jadi apa, satu hari nanti kita akan malu dengan diri kita. Saya ada seorang kawan saya cerita. Saya tak nak sebut nama dia. Kami belajar kat sekolah asrama penuh, tapi lepas form 3, dia keluar dari sekolah. Dia nak masuk sekolah biasa, dia tak nak duduk asrama penuh. Kemudian lepas SPM, dia tak nak belajar sebab dia nak kerja. Masa tu dia kerja kilang. Dulu orang kerja kilang hebat. Dulu kerja kilang, kalau kilang tu base Korea, dia akan 2-3 kali akan pergi training dekat Korea. Kalau kilang yang base daripada Japan, daripada Jepun, 2-3 kali akan setahun akan pergi training dekat Jepun. Allowance tinggi,
Kerja 7 pagi 7 malam, 7 malam 7 pagi, 7 pagi 7 malam. Walaupun shift tapi duit banyak. Memang boleh buat duit kerja kilang. Walaupun jawatan operator pengeluaran. Lepas tu naik pangkat supervisor, dapat QC, quality checking, quality advisor, semua. Tetapi pada tahun 1995, 96, 97 berlaku kegawatan ekonomi, banyak kilang-kilang tutup. Kilang-kilang bertukar tangan. Ada yang kena beli, ada yang terus tutup. Kawan saya tadi santara mangsa balik ke kampung, kerja kampung, bercucuk tanam, kerja di kampung macam biasa, kerja kais pagi makan semalam, bukan kais pagi makan pagi, okey tu, balik modal ni kais pagi makan semalam, ada kais pagi makan minggu lepas pun ada. Apa yang saya nak share ketika saya dah bergelar Syamsul Debat, saya berceramah dekat satu daerah, penuh ramai orang datang. Dan saya ni untuk makluman semua adalah orang yang jenis ingat muka dan nama penuh. InsyaAllah saya ingat. Kalau saya 2-3 kali jumpa tu saya ingat lah. Dan saya turun daripada pentas, saya jumpa kawan saya ni tadi yang dah berhenti tadi tu kan, berhenti sekolah tadi. Saya terus sebut nama dia. Weh, saya sebut nama dia. Kawan dia, bila saya sebut nama dia, dia peluk saya dan dia menangis. Dia kata dia menangis sebab dia tak sangka saya ingat dia lagi. Dan sambil dia lap air mata dia, dia pandang anak dia. Sekarang percaya tak Syamsul Debat kawan ayah? Anak pun tak percaya yang ayahnya berkawan dengan Syamsul Debat. Sebab apa? Sebab dengan pakaian ayahnya yang kusam kerja kampung, mustahil ayah aku kawan dengan Syamsul Debat, kata anak dia. Dan saya sambung, saya kata, Dik, ni ayah ni memang kawan dengan pakcik kau. Saya cakap, kawan baik, kami dulu main bola sama-sama. Dia pernah dulu dia main keeper, dia berlaga dengan striker sekolah projek tu, dua-dua masuk hospital berjahit kepala. Dia kata apa? Ya Allah, so kau ingat, so aku pun dah lupa cerita tu. Wah, parut ada. Disebabkan kesusahan hidup, dia dah lupa dah pencapaian-pencapaian dia dalam sukan dan sebagainya. Dan apa pesan kawan saya tu dekat saya? Syamsul, kalau kau pergi ceramah kat universiti, kat kolej, kau pergi sekolah mana-mana, kau tolong pesan kat dia orang, jangan tak belajar. Sebab kalau tak belajar, takut jadi macam aku. Itu pesan dia. Kita hari ni, kita boleh kawan dengan kawan-kawan kita, best friend forever. Janji tau. Kita kawan sesama, janji. Tapi tak kala result peksa kau keluar, bila kau fail, kau nangis seorang-seorang. Dapat keputusan peksa, kita semua apply UPU, minta online. Seorang masuk UMS, seorang masuk USM, seorang masuk UUM, seorang masuk UiTM. Yang seorang UKM, Universiti Kilang Malaysia. Yang seorang masuk dekat apa, sektor berniaga sebab nak belajar tak boleh. Yang seorang buat Grab Food, Food Panda. Yang seorang, akhirnya kau hidup kau bertempiaran, dah berpisah dengan kawan-kawan. Masa tu kawan-kawan baik pun dah berubah. Di universiti dah ada pula baru punya kawan baik yang baru pula di universiti. Masa tu dah ada kehidupan masing-masing. Percaya cakap saya. Betul. Masa itulah kita akan tahu, kalaulah aku tahu begini peritnya kehidupan aku, menyesal aku kenapalah aku tak belajar rajin-rajin dulu. Itu sebab hari ni kita buat ceramah motivasi. Nak suruh kita belajar. Nak suruh kita achieve setinggi mungkin pencapaian yang kita boleh capai. Saya dulu habis saja, disebabkan saya tak nak jadi cikgu, saya sambung, saya ambil Diploma in Public Admin di UiTM di London, Alur Gajah, Melaka. Maknanya lendu lah tu, bukan London, lendu. Kemudian habis saja diploma, 7 orang pelajar diploma ini diterima masuk untuk menyambung pengajian di peringkat ijazah sarjana muda undang-undang. Dalam 7 itu, saya seorang sahaja lelaki. Ambil law asalnya 8 kelas, akhirnya waktu grad tinggal 4 kelas. Dalam kelas saya tinggal 2 orang je lelaki. Yang ada grup lain tu lelaki pun dah tak macam lelaki dah. Kan?
Bukannya makin lama. The going gets tough, the tough gets going. That's why kita kena belajar. Remajakan pemikiran kita, kita akan berjaya. Rejuvenate ourselves, otherwise we harden. Kalau kita tidak meremajakan pemikiran kita, menyatakan kita boleh berjaya, sampai bila-bila pun kita tak akan berjaya. Ingat, nak berjaya, pertama prosesnya panjang, bukan tiba-tiba. Kedua, menuntut komitmen daripada kita. Ketiga, perlu fokus dalam pembelajaran. Keempat, kena patuh pada peraturan dan undang-undang, disiplin. Dan yang kelima, kena ada apa yang disebut sebagai keberterusan ataupun istiqamah, konsistensi. Sumpah salin tak? Saya ulang balik. Pertama, prosesnya panjang. Yang kedua, kena ada komitmen. Yang ketiga, kena ada fokus. Yang keempat, kena ada keberterusan. Terima, kepatuhan pada peraturan dan undang-undang. Kalau salah satu pun tak ada pun tak boleh. Sebab kalau ada salah satu yang tak ada, mesti tak akan berjaya. Tanyalah cikgu, berapa lama nak jadi pengetua? Puan Hajah Endok Salwa ni bukan tiba-tiba jadi pengetua. Sebelum ni jadi guru biasa kan. Dia pun kena jaga bola jaring kat dulu. Dia pun kena bawa budak pengakap kat dulu. Lepas tu tiba jadi kebit kedang. Tahu kebit kedang? Ketua bidang. Sekarang nama dia dah lain, guru kanan mata pelajaran. Kan? Lepas tu isteri saya cukup marah sebut kebit kedang. Tak ada mana orang sebut kebit kedang tu. Ngada dia marah tu. Lepas tu jadi guru penolong kanan dulu. Lepas tu sampai satu tahap jadi pengetua. Dia dah tahu dah. Bukan tiba-tiba jadi guru. Belajar dulu proses bertahun-tahun. Prosesnya panjang. Kena ada komitmen. Kena pergi kursus sana. Jadi pengetua lagi lah. Kejap-kejap meeting. Kejap-kejap PPD panggil. Kejap-kejap ini datang. Menteri datang pun kena datang. Kita gegeh kena tunjuk muka. Betul. Bukan senang. Komitmen kena ada. Fokus kena ada. Cikgu kena fokus. Ini memfokus kat bilik guru je. Buat direct selling, jual barang, itu tak fokus namanya. Tak beli tak apa guys, tengok je. Bukan cikgu sekolah ni lah, ni sekolah lain. Pergi Cangkat Jering saya dah cek, tak ada sekolah pun macam tu. Ni dekat Jering Cangkat, tempat lain. Begitu juga disiplin kena ada. Contohlah kita ambil pemain bola sepak. Pemain bola sepak kebangsaan bukan tiba-tiba boleh wakil Malaysia. Dia kena wakil sekolah dulu. Lepas wakil sekolah, wakil daerah. Wakil daerah, wakil negeri. Wakil negeri, wakil kebangsaan. Lepas tu kalau peringkat umur dia dah cukup syaratnya, baru boleh wakil kebangsaan. Tentu wakil Malaysia Piala AFF tu ni punya teruknya main lawan Thailand ni. Kalau lawan kelab India Kinta Ipoh pun betul-betul lagi dia boleh menang. Macam tu punya main teruk betul. Kan? Katalah tu pertama. Kedua, komitmen. Kena datang training baru boleh berjaya. Dan sebagai pemain bola sepak kebangsaan, training kejap datang kejap tak datang, mesti kena dropnya. Yang ketiga, fokus. Apa yang coach ajar ikut. Bola tanduk pakai kepala. Ni bola tanduk pakai kaki macam mana? Bola kaki pakai kepala. Tak menyangap kawan tu. Disiplin kena datang. Ni disiplin tak ada. Ingat tak berapa pemain bola sepak kebangsaan dulu, malam-malam dia curi panjat pagar daripada kamp latihan, dia pergi kelab malam, kena gugur daripada skuad kebangsaan, sampai kesudah tak boleh main untuk Malaysia. Makna disiplin penting. Dan begitu juga keberterusan, maknanya istiqamah. Player kejap okey, kejap skor, kejap tak, kejap skor, lepas tu dah lama 10 game tak skor, baru skor balik. Tak boleh jadi striker utama, kena duduk reserve. Jadi semua ni penting. Macam tu juga kita belajar. Bukan tiba-tiba kita berjaya, tapi tiba-tiba dah umur 17 tahun Ifa, Fiza, kan? Minta maaf lelaki jauh, aku panggil dekat je. Tapi betul, dah 17 tahun dah. Tak lama besok kau dah tak dengar ada bunyi bangun, tak ada lagi dah bunyi tu. Bunyi mak kau. Yang paling kau marah dengan mak kau bila kau dah bangun, dia suruh bangun lagi. Betul tak? Kita dah bangun ni, dia suruh bangun lagi. Bangun, dah bangun. Kita jauh daripada dalam bilik. Akhirnya bila kita masuk universiti, kita dah tak dengar dah suara tu. Suara seorang ibu suruh kita bangun dah tak dengar dah. Saya share, saya ada 5 beradik.
Syamsul Amri, Syamsul Fazli, Syamsul Hafiz, Syamira Hafiza, Syamsul Hafizi. Syamira Hafiza dengan Syamsul Hafizi ni kembar lelaki perempuan, adik saya yang kecil sekali, kembar. Kami berlima. Secara hierarkinya duduk dalam keluarga berniaga. Niaga kuih kecil-kecilan depan rumah. Saya pukul 4, pukul 5 pagi dah kena bangun, golek-golekkan gula donat tu. 4:30 kena golek-golek gula donat, kena pusing-pusingkan kuih lopes. Lepas tu kena potong-potong, lepas tu kena layu daun untuk kuih kuci. Lepas tu kena gentil kuih karipap. Orang perempuan lawan saya gentil kuih karipap belum tentu menang tu. Isteri saya sekali tu, dia ambil yang Play-Doh tu, yang apa? Yang tanah liat kan. Dia cubalah buat kuih karipap tu. Saya kata buat sini. Saya buat, terkejut dia tengok saya buat halus nipis cantik je. Tak main nak klaim-klaim macam ni. Goreng-goreng nganga, tak main lah. Saya terang cikgu, saya cakap cikgu ustazah semua saya beritahu pukul 5 budak lain tidur lagi. Pukul 4:30 tu budak lain tidur lagi. Bangun depan kipas ni. Kena golek-golek kuih donat ni semua. Tu sebab saya teliti bab makan secukup pantang. Kalau tak sedap memang saya tegur. Tengoklah kejap kejaman. Aku tak, aku tegur kuih tu. Kau bahagian nyaman kau tengoklah, aku tegur. Kan? Tak, betul saya. Bila saya bangun pukul 5 pagi satu, saya cerita terang mak ayah semua, saya cakap apa tau? Saya cakap kat diri saya. Bangun pukul 5, 4:30 pagi, mak kerja. Bangun ni, tolong mak ni semua. Kuih hapam tu kena potong. Dulu lenyek-lenyek ke karipap tu, bukannya pakai pengiling, pakai botol 7 Up yang besar tu. Kan? Lepas tu tutup pakai yang apa? Plastik beras tu. Plastik beras yang plastik kan? Kita gelek kan. Tak lenyek-lenyek pada binatang ni tak boleh kan? Dulu buat kan? Tahu tak apa saya cakap pada diri saya? Saya cakap apa tau? Kenapalah aku lahir dalam keluarga ni? Saya kata. Kenapalah aku hidup dengan keluarga susah macam ni? Saya cakap. Wallahi itulah ayat dalam hati saya. Kenapalah aku lahir dalam keluarga ni, Allah? Kau tak boleh bagi aku lahir dalam keluarga yang kaya, senang. Bagi duit aja senang. Kawan-kawan aku kaya-kaya semua. Cakap. Dan benda ni saya share dengan adik-beradik saya dalam 2 bulan lepas. Duduk kat rumah mak saya tengah makan si orang tu. Kau tahu tak balun ceramah itu kan, balun musik lah. Saya cakap balun kan. Balun cakap lah. Saya kena bangun pukul 4:30 pagi. Kemudian budak lain semua tidur lagi dah bangun. Sebab lepas saya, adik-beradik saya pun sambung kerja tu bila saya masuk universiti. Balung, kita orang pun cakap benda yang sama dan mati kita orang. Dia kata macam tu. Tapi bila saya dah masuk universiti, rupa-rupanya saya rindukan momen tu. Sebab mak ajar kita macam mana rasa susah. Baru kita tahu nilai senang. Sekarang mak saya, tapi yang paling saya frust apa? Ayah saya tak sempat rasa. Anak-anak dia tak sempat tengok anak dia grad, degree, diploma. Ayah saya sempat. Saya naik atas pentas, ambil scroll diploma, nampak abah dengan mak saya. Itu ada. Itulah momen yang paling bahagia. Ya Allah, terima kasih ya Allah bagi aku momen tu. Tapi Allah lebih sayangkan ayah saya. Ayah saya meninggal dunia tepat umur dia 50 tahun. Dia tak sempat tengok anak dia grad, tak sempat tengok anaknya keluar TV, tak sempat tengok anak dia jadi Samsul Debat. Itu sebabnya kita ni kena appreciate, kena cuba dapatkan yang terbaik. Mak saya hari ni boleh pergi umrah berapa kali dah. Mak cakap je nak pergi mana, kita orang adik-beradik semua nak bagi mak happy. Caranya apa? Belajar, dapatkan yang terbaik. Kau setakat kau nak lulus saja, lepas tu kau menyusahkan, kau balik lah, tak payahlah belajar. Cikgu ni penat lah. Cikgu ni penat dengan ajar kau. Kadang-kadang dia tengok lah muka musibat ni lagi, la ilaha illallah, kenapalah dia ni, aduh, budak ni. Kadang cikgu pun tak tahu kau ni nak belajar ke tidak. Ya Allah, kelas faham tak? Koma. Allah, budak ni faham ke tidak? Ya Allah, budak ni aku rasa elok dengan kawan-kawan ni, tiba dalam kelas aku jadi OKU ni pahal. Lepas tu hari report card dia paling menyampah ni dengan cikgu ni. Hari report card dia. Dia panggil apa kat sini? Hari temu janji profesional. Ke apa? Dekat sekolah Semap Nabu dia panggil hari temu janji profesional.
Dia panggil apa? Hari apa? Hari apa? Komunikasi. Boleh. Ya kau. Yang paling best kan kau tengok cikgu kau semua cakap standard je. Cikgu, anak saya macam mana cikgu? Macam ni ayat cikgu kau. Dia ni okey sebenarnya, cuma ialah kan banyak main. Kalau dia sungguh usaha sikit, saya yakin dia boleh berjaya lah. Menyampah lah aku. Itulah ayat cikgu kau. Tolonglah tukar skrip tu cikgu. Terus terang je cakap. Cikgu, anak saya macam mana? Macam ni lah, saya hari-hari doa bila lah budak ni nak pindah sekolah. Biar bapak dia tengok budak kau, apa masalah kau ni? Tak kerti duduk diam, tak pernah duduk dekat kursi dia, nak mengacau meraba-raba satu kelas ni. Biar bapaknya tahu perangai anaknya, barulah tiap-tiap tahun ni tak berani buat perangai. Macam mana cikgu, anak saya macam mana cikgu? Macam ni lah, saya tak payah cerita, ni senarai kemungkaran yang dia buat kat sekolah ni, bagi. Macam tu je. Tak, maksudnya bila cikgu, bila mak bapak tanya, terus terang je cakap, saya tengok dia ni main-main banyak, saya ingat dia tak sesuai sekolah ni. Bawa dia dekat pendidikan lain, mungkin kemahiran ke, mungkin dia tak sesuai lah. Tak sesuai. Dia mengacaukan kawan lain tu yang masalah ni. Betul? Betul. Nak ubah, saya cerita okay, tak ada siapa, saya tanya betul tak budak lelaki? Apa yang saya sebut ni, inilah impian you all juga. Saya sekarang dekat rumah saya ada satu bilik khas, bilik kedap bunyi, siap aircon, TV 60 inci dengan PS5. You all nak tu kan? Kita balik, relax, boleh main, main untuk tim yang kita suka main, boleh tengok movie. Itu bilik impian saya daripada dulu. Alhamdulillah, saya dah ada bilik tu, walaupun saya tak sempat guna bilik tu sampai sekarang. Sebab hari-hari kena ceramah. Aduh, dah berapa hari tak balik Seremban dah ni. Iya tu tuan. Saya hari-hari sibuk dengan ceramah. Tapi cita-cita kita boleh capai. Kawan-kawan saya nak lepak dengan saya, kena booking dengan PA. Nak jumpa dengan saya, boleh. Kat mana nak lepak, jumpakan kawan, boleh buat. Tapi dengan satu syarat, waktu belajar ni, belajar betul-betul. Sampai masa kau nak melepak, kau lepaklah sampai pecah kedai tu. Kau lepak. Kau nak tengok TV, kau tengok depan belakang atas bawah, kau masuk dalam TV tu, kau pergi. Tapi masanya akan tiba. Waktu belajar rajin-rajin. Betul tak Ifah? Macam baru semalam je sekolah tadika. Macam baru semalam sekolah rendah, tangan angkat, tangan jatuh, tangan angkat, tangan jatuh. Tiba-tiba hari ni bukan form 1, dah form 5. Maknya ke sebelah tu, maknya pun tak percaya anak aku dah besar. Maknya, ni anak yang ke berapa puan? Nombor 2. Tiba-tiba dalam 5-6 tahun lagi, mak, Ifah nak kahwin. Betul, cakap betul realiti. Tapi belajar Ifah, tak ada sempadannya, belajar. Saya dulu diploma 3 tahun, sambung degree in law. Masalahnya bila ambil law, tak ada satu subjek pun boleh kredit transfer. 4 tahun belajar law. Tapi Syamsul Debat, Allah bagi sikit keistimewaan. Kalau dia belajar, apa nota cikgu dia, lecturer dia bagi, dia boleh hafal. Semua nota yang cikgu bagi, tak ada tertinggal satu perkataan pun. Dan Syamsul Debat, belum lagi habis final exam, dia dah ditawarkan bekerja jadi timbalan pengarah di bawah sebuah agensi kerajaan. Saya pergi interview, layak, ambil terus. Tengok result saya flying colours. Kalau tengok sijil saya, bila saya minta dekat universiti kan kena cop sijil kan, belum mohon kan, cop sijil kan. Pergi kat balai polis, buku sijil saya ada 3. Debat pidato, yang result PSA lagi, cerita lagi 3 buku sijil. Jadi polis tu datang, tuan, saya jumpa kat balai polis, tuan boleh tak tuan minta ketua balai sahkan sijil saya ni? Tak boleh, mana sijil?
Saya pun bawa kepala otak kau sijil kau banyak macam ni, dia marah. Sudahnya, tak apa tuan, bagi saya cop tuan. Sudahnya aku yang cop sijil tu dia sign, aku cop dia sign. Bayangkan macam tu sekali. Saya memang aktif dulu, sukan saya main. Bola sepak, takraw semua saya main. Tapi bila saya masuk universiti diploma final year tu, lutut saya dah injured. Lutut saya rosak lah kan. Bila main tu kena buat, kalau ikutkan kena buat operation kan. Masa tu lah saya dah tak aktif sukan. Masa tu dah start bercakap je pula. Bercakap, mengigau, bercakap Bismillahirrahmanirrahim macam tu kan. Jadi masuk pidato, masuk debat. Alhamdulillah, untuk debat diraja peringkat universiti, saya dapat top rank best speaker Malaysia tahun 2000, 2001, 2002, 3 tahun turut-turut. Untuk pertandingan pidato Islam Hadari, tempat ketiga daripada Johor 76 markah, kedua daripada Sabah 77 markah, saya juara dapat 96 markah. Saya tinggalkan jauh. Sebab saya jenis saya kalau buat yang terbaik. Ada sebab orang bagi nama Samsul Debat tu, bukan saya saja. Itu sebabnya kalau cikgu-cikgu nak bagi tim debat sekolah menengah kebangsaan Tengku Menteri ni power, simple je. Kaedah saya senang je. Kumpulkan budak yang bagus 3-4 orang untuk satu tim. Seminggu suruh dia sparring dengan tim universiti. Pandailah, jangan risau. Bila dia lawan budak sekolah, dia dah tak rasa apa. Sebab dia dah training dengan budak universiti. Saya anak murid debat saya di USIM ramai, di UiTM ramai. Saya dulu bersara dalam debat universiti final year. Final year saya berhenti debat, saya dah menang semua. Buat apa saya nak masuk lagi? So saya train junior-junior saya. Alhamdulillah UiTM sampai sekarang. Pasukan debat UiTM busuk-busuk pun separuh akhir. Itu sebabnya saya beritahu ni, gambaran ni nak beritahu bukan apa. Semuanya boleh achieve dengan usaha kita. Pepatah Arab ada menyebut manjadda wajada. Siapa berusaha mesti berjaya. Maknanya kena usaha. So usaha. Kepada adik-adik, semalam ibarat cek tendang, lupakan saja. Cek tendang ni tak ada nilai. Semalam ibarat cek tendang. Semalam fail, semalam teruk, risak kita, lupakan. Esok pula ibarat buku hutang, entah bayar, entahkan tidak. Jangan mengharap sangat. Tetapi hari ini ibarat wang tunai, maka gunakanlah ia sebaik-baiknya. Jadi manfaatkan masa. Bila cikgu buat kelas, datang. Ni nak SPM kan? Ramai yang nak SPM kan? Dekat-dekat ni kalau tiba-tiba ada cikgu buat kelas tambahan khas, jangan tak datang. Kerana dalam tempoh-tempoh ini, guru dapat wahyu. Dia dapat ilham. Dia dapat gambaran. Sebab guru-guru ni ada berkawan dengan hantu-hantu tertentu yang bernama lembaga peperiksaan. Cuma dia tak boleh cakap direct aja. Kalau cikgu tu cakap, okay, kelas, kalau boleh cuba you concentrate dekat sini. Manalah tahu kan kalau keluar, memang keluar. Kalau cikgu cakap yang ni kalau nak bacalah, tapi saya rasa macam tak keluar kot. Memang tak keluar, kau jangan baca dah tu. Terus cuma cikgu tak boleh cakap direct, nanti dituduh bocorkan soalan. Faham? Jadi dengarlah pesan cikgu tu baik-baik. InsyaAllah kita akan berjaya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya mendoakan mudah-mudahan pelajar di SMK Tengku Menteri ini berjaya dunia akhirat. Saya doakan anak-anak yang ada di dalam dewan ini diterangkan hati agar mudah menerima ilmu. Saya doakan anak-anak yang ada di dalam dewan ini akan terang hatinya dalam menjawab peperiksaan. Saya doakan anak-anak yang ada di dalam dewan ini akan jadi anak-anak yang menjadi penyejuk mata hati dan perasaan ibunya dan bapanya dan guru-gurunya. Saya doakan anak-anak yang ada di dalam ni tiba-tiba dapat peksa bagus. Belum sempat jawab peksa, result dah keluar. Itu tak akan berlaku lah. Maknanya saya doakan agar dipermudahkan urusan. Petua saya bagi, kalau nak pergi jawab peksa, katalah peperiksaan tu bermula jam 9 pagi. Pastikan lepas subuh dah ada di sekolah. Saya dulu macam tu.
Kalau peksa pukul 9, lepas subuh dah ada dah dekat kawasan, dekat-dekat dengan Dewan Peperiksaan. Saya masa tu dah buat revision yang last dah. Hanya sekadar tengok sekali lalu, tenang, jangan kelang kabut datang lewat, jangan. Bawa roti, bawa air untuk bekalan untuk kita makan, untuk elakkan perut kosong. Datang awal. Kemudian jangan kita sampai belajar last minute ni, kadang ramai yang belajar last minute nak cover semua akhirnya blank, jangan. Dan jangan lupa baca Rabbi Yasir wala tu'asir ya Karim sebelum masuk dewan. Kertas peksa tu sebelum buka apa, Rabbi Yasir wala tu'asir ya Karim. Itulah senjata dia. InsyaAllah kita akan berjaya. Tenang dalam menjawab peperiksaan. Boleh? Boleh tak? Jadi rasa tak payahlah saya cakap panjang sangat. Sebab dalam ceramah saya biasanya sesi yang paling panjang adalah sesi ambil gambar, yang akan melengahkan saya. Jadi cukuplah sejam ni saya ceramah. Lepas ni saya bagi masa untuk kita bergambar. Sebelum tu ada apa-apa soalan nak tanya? Silakan. Macam ni lah kalau cikgu tanya, ada apa-apa soalan? Cikgu pun tak tahu dia faham ke tidak. Kelas ada apa-apa soalan? Koma, darah tak jalan, oksigen tak sampai ke otak. Tak apalah. Kalau ada masalah, tak faham, jumpa cikgu. Cikgu cukup suka kalau ada orang tanya soalan dengan dia. Kalau malu nak tanya dalam kelas, pergi ke bilik guru. Cikgu, saya tak faham. Tak apa, sabar. Saya okey je. Tak apa, saya tolong. Yang mana satu kamu tak faham? Semuanya. Kalau semua, cikgu kau pun mengarung tau. Jangan kau himpun dengan semua sekali. Cikgu marah kita sebab apa? Cikgu marah kita sebab apa? Sayang. Tahu tak apa. 3 ayat yang cikgu selalu sebut kan. Apa nak jadi dengan kamu ni? Satu. Yang kedua paling popular, you all sedar tak peksa berapa hari lagi? Yang kedua. Dan ayat yang paling popular cikgu selalu sebut, kamu tahu tak zaman cikgu dulu tak habis zaman dia? Betul tak? Mana aku tahu lah. Jadi dengar je. Jaga adab dengan cikgu kita. Jangan sakitkan hati guru kita. InsyaAllah kita akan berjaya. Anak murid Imam Malik yang paling senior, nama dia Abdul Rahman bin Qasim. Dia kata, aku mengabdikan diri aku untuk menuntut ilmu dengan Imam Malik selama 20 tahun. Tetapi 18 tahun dihabiskan untuk belajar adab saja. Bayangkan. Itu sebab tolong jaga adab ni. Kalau kita tak pandai pun apa semua, minta cikgu doakan kita supaya kita boleh jawab peksa. Mudah-mudahan. Kita tak tahu. Itulah sebenarnya yang kita nak. Restu guru, mak ayah kita penting untuk kita jawab peksa. Jadi adik-adik yang dikasih sekalian, bak kata orang sepandai-pandai tupai melompat akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Budak-budak membawa galah nak menjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Tenang-tenang air di laut, sampan kelok mudik ke Tanjung. Hati terkenang mulut menyebut, jasa baik pihak sekolah menyemput, rasa nak junjung.